akan bincangkan sebenarnya. Okey, so kalau awak tengok dalam Google Doc tu, okey, awak tengok apa di akhir pembelajaran apa yang awak akan dapat. Okey, yang pertama, okey, menghuraikan pantulan gelombang dari aspek sudut tuju sudut pantulan. Okey, sudut tuju sekarang ni kita kenal sebagai huruf I. Okey, so awak kena ingat sudut tuju huruf I. Okey, sudut pantulan huruf R. Okay, panjang gelombang saya dah ajar sebelum ni. Masa 5.1 saya dah ajar. Panjang gelombang kita kenal sebagai lambda. Okay, frekuensi huruf F. Frekuensi. Dan laju V. Okay, satu lagi tambahan. Arah perambatan gelombang. So awak kena kenal 6 benda ni. Okay, nanti kita akan bincang setiap kali nak buat latihan pantulan gelombang ni. Kita akan bincang 6 benda ni. Okay, lepas tu awak boleh melukis gambar rajah untuk menunjukkan pantulan gelombang. Yang ini yang masalah ni sebab saya dah buat throw dah. Saya dah buat aktiviti throw. Nak suruh awak lukis. Tiba-tiba U-board tu tak boleh buka. Tak tahu kenapa. Okay, tapi tak apa. Nanti saya tukar alternatif lain. Okay, 5.3.3. Mewajarkan aplikasi pantulan gelombang dalam kehidupan harian. So, kita tengok apa aplikasi pantulan gelombang. Okay, dan akhir sekali 5.3.4 menyelesaikan masalah melibatkan pantulan gelombang. Okay, kita belajar calculation. So calculation ni tak sebanyak, okay, tak sebanyak bab 2 dan bab 3. Okay, dah tak sebanyak, dia pendek je calculation dia. So boleh tengok dah. Awak tengok kat Google Doc ni kan. Dah ada dah ni. Bahan PowerPoint ni pun saya gunakan sama hari ni. Okay, terpaksa gunakan sama sebab tak sangka pula viewboard tu tak boleh buka. Okey, so itulah yang kita akan belajar hari ini. Okey, so kita pergi seterusnya. Okey, ni PowerPoint ni ada pada Google Doc tu ya. Nanti boleh, kalau tak faham nanti boleh tengok balik. Kalau nak tunggu saya hantar ataupun saya upload video tu lambat sangat, awak tengok dekat PowerPoint ni. Sama macam PowerPoint yang awak ada. Okey. So, bab 5, pantulan gelombang. Okey, gelombang laut dipantul oleh benteng. Okey, sekejap ya. Ini saya terpaksa share entire screen sebab video tu. Kejap kejap, saya kena buka dulu video tu. Kejap saya buka video. Okey, kejap. Okey ni. Okey. Apa benda ni? Okey, tadi kan saya kata apa tadi? Sorry kejap power tadi apa? Gelombang laut dipantul oleh benteng. So kita tengok betul tak gelombang laut ni dipantul oleh benteng. Okey, dekat sini okey, ni kita tahulah ni gelombang. Okey, ni adalah gelombang. Okey, gelombang ni yang kita nampak, kita kenal dia sebagai gelombang satah. Okey, awak tengok okey, nampak tak? Nampak tak? Bila dia sampai benteng tadi, okey, saya tunjuk balik Saya tak pasti saya sempat record ke tak sebab okey. Tengok kat sini Okey, nampak kat sini? Okey, nampak tak? Bila gelombang tu sampai di benteng. Okey, ataupun barrier ni. Ni kan ada barrier kan? So, bila dia sampai dekat barrier ni, apa terjadi? Okey, sepatutnya gelombang tu pergi ke kanan. Okey, patutnya pergi ke kanan kita lah. Ke kanan awak lah juga. Samalah. Awak nampak dekat skrin pun dia ke kanan. Sepatutnya gelombang tu ke kanan. Okey, asalnya dia ke kanan. Sekejap, saya tunjuk. Okey, gelombang tu asalnya macam ni. Okey, gelombang tu asalnya macam ni. Okey, kejap Okey, tu. Okey, gelombang tu. Okey, dia ke kanan. Lepas tu bila dia sampai barrier tu, okey, apa jadi? Dia ke kiri. Okey? Tapi kalau awak perasan, bentuk dia masih sama. Okey, bentuk dia masih sama. Apa bentuk dia? Okey, apa bentuk dia? Bentuk dia adalah bentuk gelombang satah. Okey? Saya bagi tahu benda gelombang satah semua tu. Itu tak belajar lagi. Ni baru hari ni belajar. So, sebelum tu awak kena kenal dulu muka gelombang. Okey, sebelum nak belajar
tentang pantulan gelombang, awak kena tahu dulu muka gelombang. Apa tu muka gelombang? Okey, muka gelombang ni kalau awak tengok kat sini yang saya bagi ni, muka gelombang ialah satu garis hayalan yang menyambungkan titik yang bergetar sefasa. Okey. Boleh faham tak? Boleh faham tak ayat tu? Boleh? Oh, boleh, alhamdulillah. Okey, kalau sesiapa yang tak faham, okey, saya explain. Tengok whiteboard belakang saya. Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey, sebelum ni kita dah belajar. Okey, kita dah belajar puncak lembangan. Puncak lembangan. Puncak lembangan. Okey, ini adalah bentuk gelombang. Okey, dalam satu masa bukan ada satu je gelombang ni. Dia ada banyak. So, dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni lah. Dia mesti akan sama. Okey, dalam satu masa tu dia ada banyak tau. Dia bukannya satu saja. Okey. So, apa maksud tadi tu muka gelombang tu? Muka gelombang tu maksudnya, okey, yang ini adalah puncak. Yang ini adalah puncak. Yang ini adalah puncak. So, kita sambungkan ni semua, dia jadilah muka gelombang. Yang berwarna hitam tu kita panggil muka gelombang. Sama dengan ini. Ni puncak, puncak, puncak. Saya gariskan, dia jadi muka gelombang. Okey, sama macam ini. Puncak, puncak, puncak. So, gariskan, dia jadilah muka gelombang. Okey? So, itulah maksud tadi. Kan dia kata, satu garis hayalan. So, ini garis hitam yang saya garis ni adalah garis hayalan. Okey, garis hayalan. Garis yang menyambungkan titik-titik yang bergetar sefasa. So, sefasa ni puncak, puncak, puncak. Puncak, puncak, puncak. Puncak, puncak. Boleh tak lembangan? Boleh lembangan. Tapi lembangan kita tak nampak. Sebab kita nampak bila dia berada di puncak, baru kita nampak gelombang tu. Kalau dia dekat bawah, dekat dalam air laut, kita tak nampak. Okay, bila dia dekat atas, kita nampak. Maksudnya bila dia dekat puncak tu, kita nampak. Bila dia dah masuk tenggelam ke air laut tu, kita tak nampak. So, sebab tu kita tak ambil lembangan ni. Boleh juga kalau awak nak ambil lembangan. Boleh, tak ada masalah. Sama juga. Okay, ini, ni. Ni kita panggil muka gelombang juga. Tapi dia adalah sefasa. Sefasa maknanya dia lembangan, lembangan, lembangan. Dia tak boleh puncak, pergi lembangan, pergi puncak. Tak boleh. Dia tak boleh. Okay, so tu maksud dia. Satu garis hayalan yang menyambungkan titik yang bergetar. Okay, tu maksud dia. Boleh? So, kalau awak tengok kat sini. Okay. Apa yang kita dapat? Muka gelombang sata. So, ini adalah muka gelombang sata. Saya padam yang warna merah tu. Okey, tengok kat skrin saya. Sebab hari ni dia kan, tajuk hari ni dia banyak melukis. Jadi, saya perlukan lukisan ataupun whiteboard saya ni untuk melukis. Okey, so sekarang ni kita tengok muka gelombang je. Dah tak tengok gelombang dah. Kita tengok muka gelombang. Muka gelombang tadi adalah garis hayalan. Okey, tadi ada muka gelombang 1, muka gelombang 2, muka gelombang 3. So, ada 3 muka gelombang. So, apa yang saya buat? Okey, saya hilangkan gelombang tu. Saya hanya lukis muka gelombang saja. Kan? Ni yang pertama tadi. Ni yang pertama. Ni yang kedua. Ni yang ketiga. So, ni yang kedua. Ni yang ketiga. Okey? Ni saya ikut jarak sama. 1. Ni 2. Ini 3. Okey? Mungkin lukisan tak betul lah. Sepatutnya ni rapat lagi sepatutnya. Dia sepatutnya sama. Okey. So sekarang ni. Dari muka gelombang. Pergi muka gelombang yang kedua. Okey. Muka gelombang pertama. Pergi muka gelombang kedua. Okey. Kita boleh dapat satu benda baru. Iaitu lambda. So ini adalah lambda. Lambda tu apa? Lambda tu adalah panjang gelombang. Sebelum ni kita belajar lambda berdasarkan graf. Sekarang ni tak belajar lambda berdasarkan graf semata-mata. Lambda tu dekat gelombang pun ada juga. So sini lambda, sini pun lambda. Okay, ni pun lambda. Maknanya senang cakap, ni lambda-lambda. Okay, kalau kita nak buat lembangan, boleh, tak ada masalah. Boleh awak cakap sini lembangan. Okay, sini lembangan, sini pun mesti lembangan.
Okay, yang warna biru ni ni biru-biru ni lembangan. Yang merah-merah ni puncak-puncak. Puncak-puncak. Ni puncak-puncak. Ni lembangan-lembangan. Bila awak lukis, sebab tajuk bab 5 ni banyak melukis tau. Kiraan ada tapi banyaknya melukis. So bila awak melukis nanti make sure lukisan awak tu betul. Okay. So macam saya lukis, awak tengok warna merah ni mewakili puncak. Okay. Puncak, muka gelombang bagi puncak. Warna biru ni adalah muka gelombang bagi lembangan. Okay, sama macam tadi, lembangan pergi lembangan akan menghasilkan lambda. Okay? Boleh faham tak? Okay, boleh Boleh, cikgu. Okay, Cikgu. so dekat sini kita panggil muka gelombang satah. Kenapa panggil satah? Sebab dia lurus sahaja. Nampak tak? Dia lurus saja. Sorry, sekejap. Whiteboard. Lupa pula nak tekan whiteboard. Awak tak tekan whiteboard. Okey. Sebab dia adalah lurus. Nampak? Dia lurus. Straight lah. Dia straight. So, sebab tu kita panggil dia satah. Okey. Muka gelombang satah. Sebab dia lurus. Okey. Selain muka gelombang satah, ada juga muka gelombang yang lain. Okey. Muka gelombang yang mana? Muka gelombang membulat. Okay, saya tak pasti dalam buku ada ke tak, tapi saya bagi tahu lah, saya ajar terus lah. Ada. Dalam buku tak ada, muka surat 189. Muka gelombang membulat. Kita panggil membulat. Okay, muka gelombang membulat. Bila sebut membulat bermaksud, bermaksud dia punya keadaan tu mesti bulatan. Okay. Ni. Okay, ni membulat. Ini tadi dia satah. Okey, yang kali ni dia membulat. Okey, sama macam sebelum ni. Okey, contohlah saya ambil dia angle macam ni. Saya ambil macam ni. Sama macam dalam buku teks tu. Sama. Saya buat macam dalam buku teks. Okey, saya ambil macam ni. Saya boleh ambil dari sini, boleh ambil dari sini, boleh ambil sini. Macam-macam angle lah sebab dia membulat kan. Okey, contohlah saya ambil yang pertama ni. Okey, saya ambil yang pertama ni. Okey, sini puncak. Sini puncak. Nanti awak confuse lah. Okey, yang ini tak ada tengah. Okey, sini puncak. Sini puncak. Sini pun puncak. Okey, puncak. Okey, sama macam ni. Sini puncak. Lembangan ada? Ada. Lembangan takkan hilang. Lembangan tetap ada. Tak kisah dah dia muka gelombang satah ke, muka gelombang membulat ke, semua sama. Dia memang ada lembangan. Lembangan kat mana? Lembangan antara puncak ke puncak. So, sinilah lembangan. Sama macam ni. Sini adalah lembangan. Kenapa saya tekankan benda ni? Sebab nanti kalau contoh soalan tu tanya, okey, dia bagi gambar rajah, lepas tu dia bagi jarak sini pergi sini. Awak kena tahulah jarak dua benda ni awak dapat apa? Awak dapat lambda lah. Okey, ingat puncak pergi puncak, awak akan dapat lambda daripada muka gelombang. Tak kisahlah muka gelombang satah ke, muka gelombang membulat ke, semua sama. Konsep dia masih sama. Okey? So, itu berkait dengan muka gelombang. Okay. So, garis yang menyambungkan semua puncak pertama yang sama fasa membentuk muka gelombang pertama. Garis yang menyambungkan semua titik fasa kedua akan membentuk muka gelombang kedua dan seterusnya. Okay, samalah macam saya cakap tadi. Kalau dia ada muka gelombang 1, muka gelombang 2, muka gelombang 3, muka gelombang 4. Bukan ada 4, ada banyak sebab gelombang kat air. Kita sekarang ni, kita tak cerita gelombang bunyi. Kita belum cerita lagi. Kita tak cerita gelombang bunyi, gelombang cahaya kita tak cerita lagi. Kita hanya bincang ni gelombang air dulu. Sebab air lagi senang nampak nak dibandingkan yang lain. Cahaya susah nak nampak. Air senang nak nampak dan air senang untuk dikira. Dibandingkan dua benda tu. Dibandingkan dibandingkan bunyi dan cahaya. So, sebab tu kita tak bincang dulu bunyi dengan cahaya. Kita bincang air dulu. Okey? Dan air awak boleh buat eksperimen dan nampak benda tu. Tapi sebab sekarang ni kita bukan berada di sekolah, tak dapatlah buat eksperimen lagi. Okey? So, ini maksud dia. Okey, dia mesti serenjang.
Okey, dia mesti serenjang. Kenapa dia serenjang? Sebab dia adalah gelombang melintang ke membujur? Air, gelombang air, melintang atau membujur? Cepat jawab. Gelombang air, melintang atau membujur? Ni kan dekat sini dia bagi tahu, dia kata serenjang. Kenapa kena serenjang? Kenapa kena serenjang ni? Ni, kenapa dia kata serenjang? Garis muka gelombang adalah sentiasa serenjang pada arah perambatan gelombang. Awak kena make sure nanti bila awak lukis dia kena serenjang. Apa maksud serenjang? Serenjang tu maknanya dia kena 90 darjah. Kenapa ke 90 darjah? Tolong bagi tahu saya, kenapa kena 90 darjah? Senyap je. Kenapa? Alamak. Sebab dia adalah gelombang melintang. Gelombang, ada dua jenis gelombang yang awak dah belajar. Gelombang melintang, gelombang membujur. Okey, gelombang melintang, contoh-contoh ataupun tak ada perkataan lain. Contoh gelombang melintang adalah gelombang air, gelombang cahaya, gelombang bunyi. Gelombang air, gelombang cahaya. Tapi gelombang membujur, contoh dia adalah gelombang bunyi. Awak kena ingatlah benda tu, awak kena ingat. Tajuk ni dia tak macam bab 4. Bab 4 banyak kiraan, pemahaman sikit, kiraan yang banyak kan. Okey, kali ni tak. Kali ni dia combine pemahaman dengan kiraan. Kiraan tu tak sebanyak pemahaman lah. Sekarang ni awak kena faham lah. Awak kena faham. Okey, dia konsep dia kena faham. Okey, gelombang melintang. Gelombang melintang serenjang. Sebab tu kena lukis serenjang. Nanti kena lukis serenjang. Sebab ini adalah gelombang air. So, gelombang air dia kena lukis serenjang. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh, cikgu. Awak tolong feedback saya Saya kan, ni saya cakap tu terang. Saya bukan nak getak awak, ni saya cakap Okey. Form 3, saya dah seminggu dah tak buat bersemuka. Bermaksud saya bersemuka ni maknanya online. Dah seminggu dah tak buat online. Kenapa saya seminggu tak buat online dengan diorang? Sebab diorang ada lebih kurang 40 orang. Okey, 40 orang satu kelas tu. 3 kelas join, yang selalu join online tu 40 orang. Tapi 40 orang tu seorang pun tak nak feedback apa saya cakap. So saya rasa tak guna. No point awak dengar saya bercakap seorang diri. So saya buatlah offline. Saya bagi je bahan. Saya bagi, senang cakap macam semalam je kelas lah. Semalam kan kita visit, saya bagi offline kan. So macam itulah. Kalau awak tak feedback saya rasa tak guna kita lama sampai sejam tapi awak tak nak feedback saya. Nanti macam ni, bila awak online dengan saya, kalau awak tak faham, awak terus feedback. Bukannya nanti kan bila awak tanya saya dalam Telegram, saya tak boleh nak explain balik sebab saya kena buat online balik. Baru saya boleh explain dengan awak. Sebab tu kalau awak tak faham, awak kena tanya on the spot. So saya bagi peluang kalau awak masih sama juga, awak tak feedback apa saya cakap, macam saya bagi tahu tadi, okey, saya akan buat offline. Okey, sebab cikgu ada pilihan sama ada nak buat online ataupun offline. Cikgu ada pilihan nak buat online atau offline. Tapi saya menganggap sebab tajuk fizik ni, fizik sains ni tak boleh setakat offline sebenarnya. Cikgu tu kena ajar. Sebab kalau cikgu tu tak ajar, pelajar saya bagi offline macam sebelum ni, memang saya cakap tu terang memang pelajar tak akan faham. Kecuali dia rajin baca sendiri, dia memang akan faham. Tapi kalau dia tak rajin, memang dia tak akan faham. Saya cakap tu terang Saya bukan nak bagi awak down, tapi memang itu realitinya. Sebab tu kita kena pergi sekolah, jumpa cikgu. Cikgu kat sekolah tu yang ajar.
Kecuali kalau pelajar tu macam melang sangat, dia memang rajin baca sendiri, tu tak ada masalah. So tolong kalau tak faham tolong feedback. Sebab saya form 3 tu saya bagi peluang 3 kali. 3 kali kelas sampai 3 kali tu saya mengamuk tu. Dah 3 kali saya mengamuk, saya dah malas lah. Saya kata kita buat offline saja. Saya tak bazir masa awak boleh buat bila-bila awak nak buat. Masa sejam tu pun tak bazir. Data pun tak banyak sebanyak online. Online banyak data. Walaupun saya pakai Telegram, tetap ada data yang bergerak. Kalau offline tak banyak. So tu pulang kat awak Okay, saya perlukan feedback. Bila saya perlukan feedback, awak kena feedback. Bukan senyap sunyi sahaja. Okay. So kita pergi yang seterusnya. Tadi dah cerita pasal muka gelombang. Ingat kalau nak lukis muka gelombang nanti, make sure kena 90 darjah dengan arah perambatan gelombang. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, kalau kita kat sekolah, kita memang akan buat eksperimen. Confirm punya. Okay, sebab ini adalah tajuk ni wajib buat eksperimen. Kalau tak buat eksperimen, memang student susah nak faham. Dan duka cita dimaklumkan, sekolah kita ni, okay, kita ada berapa set tangki riak ni? Kita ada banyak. Tapi set tangki riak ni dah lama dah. Dah lama sangat. Saya rasa kalau sekolah ni dibina tahun, senang cakap lah, daripada Cikgu Izzah Sarah. Cikgu Izzah Sarah tu ex-student sekolah Bandar Baru Sungai Buloh. Okay, dia adalah ex-student Bandar Baru Sungai Buloh. Dia adalah ex-student Cikgu Jumilah. Senang cakap dia pernah belajar dengan Cikgu Jumilah semua. Cikgu-cikgu senior tu semua dia pernah belajar. Okay, dia pernah guna tangki riak tu daripada zaman dia belajar dulu. Tangki riak sama juga dia guna untuk mengajar. So bayangkanlah dah berapa tahun. So memang tangki riak Kak Makmal ada banyak, tapi yang boleh berfungsi hanya 2 tak silap saya. Ada banyak. Rasa macam ada 10 ke 12 macam itulah. Tapi yang boleh fungsi 2 je. Okay, so kita buat eksperimen dulu. Tahun lepas saya buat eksperimen, tapi tak sempat lama sangat sebabkan masa tu COVID. Masa tu kita jumpa, tahun lepas kita jumpa dengan pelajar form 5 sekejap. Lepas tu bulan 3 dah PKP. So kita jumpa sekejap lah, sempat lah buat tangki riak ni, tak sempat. Tapi tak sempat lama lah. Okay, tangki riak tu bentuk dia macam mana? Ni tangki riak. Tangki riak tahu benda? Okay, tangki riak ni adalah satu alat yang kita guna untuk nak kaji fenomena gelombang air. Okay, kita tak boleh bawa laut masuk dalam makmal. Okay, kita tak boleh bawa masuk laut. Sebab kita kena kaji gelombang air. So, gelombang air ni kena bawa air lah dalam makmal. Okay, nak bawa gelombang air tu, kita kena ada gelombang. So gelombang tu kita tak boleh, takkanlah manusia, takkanlah awak nak tekan nak bagi ada gelombang. Tak mampulah macam tu. Awak akan cakap, cikgu dah penat lah cikgu. So kita sediakan tangki riak. Okay, nama dia tangki riak ataupun bahasa Inggeris dia ripple tank. Nanti boleh tengok dekat dalam video YouTube, ripple tank. Okay, ripple tank. So, dalam ripple tank ni, okay, dekat ripple tank ni, okay, kita akan dapat 2 jenis gelombang. Tadi kita dah bagi tahu dah, 2 jenis muka gelombang. Sorry, salah ayat. 2 jenis muka gelombang. Yang pertama satah, yang kedua membulat. Tadi saya dah bagi tahu satah macam ni, satah garis. Membulat dia bulat lah. Dia bulat lah, ni membulat. Ni macam ni membulat. Okay, so dia membulat. So ada 2. Kalau kita nak gelombang satah, kita akan pakai penggetar satah. Kalau kita nak gelombang membulat, kita akan guna penggetar sfera. Okey, 2 penggetar ni kita akan letak kat mana? Kat permukaan air dalam tangki riak. Okey, so ini adalah tangki riak. Sekejap saya besarkan gambar ni supaya awak dapat imagine sikit. Okey, ni tangki riak dia. Okey. So, okey, kat mana kita letakkan air? Okey, kita letak air di bahagian sini. Okey, kita letak air ni dekat dalam ni ni dekat dalam ni. Ni yang saya tunjuk arrow ni. Ni kita letak air Okey, air tak boleh lebih lah. Air maksimum sampai level yang sepatutnya. Kalau sampai lebih, melempahlah keluar. Nanti dia melempahlah keluar. Ni je. Ni kita buat air air. Okey, so kita buat air. Okey, lepas tu kan tadi kata ada penggetar sfera dengan penggetar satah. Okey, penggetar satah mana? Penggetar satah yang ini. Ini adalah selalu kita akan sambung penggetar satah.
Okey, penggetar satah. Okey, sekejap lagi saya tengok ada tak dalam buku teks. Buku teks tak ada tak? Buku teks pun tak. Ada, itu sikit je. Penggetar satah tu je dalam buku teks ada, muka surat 189. Okey. So ini adalah penggetar satah. Kenapa penggetar satah? Kita nak dapatkan gelombang satah. So gelombang satah. Okey, lepas tu kita memang akan letak satu apa ya kita panggil, satu plastik load sinar ni kan. Ni yang saya tulis ni kan, plastik load sinar. Okey, kat sini ada plastik load sinar. Apa tujuan plastik load sinar ni? Plastik load sinar ni bertujuan untuk nak tengok hasil muka gelombang yang ada dekat air ni. Sebab kalau kita pakai mata kasar, kita pakai mata kasar, awak tengok dekat air tu, awak tak nampak sangat muka gelombang. So awak perlukan satu bahan untuk boleh transformkan dia jadi muka gelombang yang nampak jelas dengan mata. So sebab tu kita kena guna plastik load sinar. Tapi plastik load sinar ni kena combine sekali guna dengan stroboskop. Stroboskop macam ni, stroboskop. Okey, kita kena guna stroboskop sekali. Okey, saya rasa saya tak sempat kenalkan awak stroboskop. Sebab kita memang bab 2 tu sekejap. Lepas bab 2 tu tak sempat lagi masuk momentum semua, dah PKP. So memang tak sempat jumpa stroboskop. Tapi buat pengetahuan awak, bila nak guna ripple tank ni, kita kena guna stroboskop sekali. Okey, apa benda stroboskop? Apa benda ripple tank? Okey, kejap saya cari search. Sebab kalau nak tunggu awak search, memang awak takkan search. Saya tak yakin awak akan search. So saya terpaksa cari sekarang. Nah, dekat dalam viewboard saya tu saya dah get ready dah. Tapi nak buat macam mana? Macam saya maklumkan tadi, tak ada, tak boleh buka. Okey, sekejap saya tunjuk. Okey. So ini adalah ripple tank. This is a required practical on the GCSE Physics AQA. Okey, ini adalah ripple tank. Okey, ripple tank ni ada macam-macam jenis. Ada macam-macam jenis. Okey, so kalau awak tengok kat atas ni, ini adalah air. Okey, saya tak boleh conteng ni saya tak boleh conteng. Awak tengok mouse saya. Okey, ini adalah air. Okey. Yang dekat bawah ni kan, yang dekat bawah ni kan, nampak kertas ni kan, bawah kaki meja, bawah kaki ripple tank ni kan, bawah kaki tangki riak ni kan ada kertas kan. Okey, kertas ni lah kita gantikan dia sebagai plastik load sinar. So macam saya bagi tahu tadi, ripple tank ni ada macam-macam jenis. Ini ripple tank yang jenis macam ni, yang tak ada plastik load sinar. So bila dia tak ada plastik load sinar, kita kena alternatif lain, gunakan kertas majung. Okey, kenapa kena guna kertas? Sebab bila pakai kertas, gelombang satah tu nampak lagi jelas. Gelombang satah ke gelombang bulat ke lagi jelas. Okey, ni contoh And the GCSE Trilogy Combined Science Physics component. So kalau awak tahu kat sini, ni adalah gelombang satah. And as you can see how this works, we have a Okey, ini adalah gelombang satah. We have a bar of wood. Attached to it we have a motor. Okey, alat yang kat sini, kalau awak tahu ada kayu ni kan, kayu 4 segi panjang ni. Okey, ini adalah penggetar satah. Okey. Dan setahu saya, tajuk KBSM, soalan ni favorite juga untuk ditanya dalam SPM. Untuk tajuk bab 2, kertas 2. Dia tanya juga. So awak kena make sure lah awak boleh faham tajuk ni, walaupun kita tak tahu sempat buat eksperimen ke tak. Saya tak pasti saya tak berani janji benda yang saya tak boleh nak cakap. Okay. So ini adalah penggetar gelombang satah. Kenapa saya kata satah? Sebab dia garis. Okay. The water to vibrate. We have a light here, and the light projects down, which creates areas of light. Okey, kalau awak tengok kat sini. Okey, kalau yang ini, jenis yang ini memang nampak muka gelombang. Okey, memang awak nampak muka gelombang. Okey, buat pengetahuan awak, dekat sini ada cerah. Ni cerah, gelap. Cerah,
gelap. Cerah, gelap. So dia ada kan, kalau awak tengok gelap, cerah. Okey, yang gelap ni apa benda? Gelap ni adalah lembangan. Yang cerah ni adalah puncak. Lembangan, puncak, lembangan, puncak, lembangan, sampailah habis lah. Okey, so awak kena ingat ni kena faham konsep dia. Yang gelap ni adalah lembangan. Yang cerah adalah puncak. Okey, boleh tengok juga kat dalam buku tu, boleh nampak dekat buku teks muka surat 188. Gelap adalah lembangan, cerah adalah puncak. Okey, lupa nak cakap. Kalau kat dalam makmal kita memang tak ada alat tangki riak jenis macam ni, tak ada. Memang tak ada, dah rosak dah. Saya dah repair still tak boleh gak, memang tak boleh lah. Yang kita ada adalah plastik Lucina tu, macam dalam buku teks muka surat 189 tu. So bila kita ada plastik Lucina tu, kita tak boleh, susah nak nampak pakai mata kasar tau. Macam ni kita boleh nampak pakai mata kasar. Kalau awak tengok kan, bila saya jalankan, awak nampak kan, awak nampak gelombang ni. Okey, memang nampak gelombang sebab ini jenis macam ni. Okey, kalau tak nampak, apa kena buat? Kita kena pakai stroboskop. Okey, kita kena pakai stroboskop. Okey, jap. Saya tengok sama ada dia ada guna stroboskop ke tak. So if we measure from an area of light, which is the peak of the wave, tak guna to an area of stroboskop. light again, the next area of light, which is the peak of the wave, that is our Stroboskop tak saya wavelength. nampak. Sometimes it's quite tricky to do. It can be improved slightly by using. Okey, kejap. Okey. So inilah Ripple tank. A ripple tank is an apparatus that can be in the phenomena of waves Saya tak nak. when filled with water Okay. to a depth of stroboskop tu apa benda? Ni benda ni. Benda ni adalah stroboskop. Stroboskop ni ada banyak jenis. Okey, apa tujuannya? Nak tahu frekuensi. Maknanya kita freeze kan. Apa fungsi stroboskop ni? Fungsi stroboskop tu adalah nak bekukan pergerakan gelombang tu. Maknanya kalau pakai mata kasar, kita nampak gelombang tu tengah bergerak. Tapi bila pakai stroboskop ni, kita berhentikan ataupun bekukan pergerakan tu. Bila kita bekukan, kita nampaklah jalur tu lebih jelas. Saya susah nak explain sebab benda ni tak ada depan mata. Awak pun tak ada depan mata saya. Saya susah nak explain dengan awak. Tapi situasi dia macam ni lah. of less than 1 centimeter for generating water waves with uniform velocity. Water waves are on the water turn on the white. Nanti awak boleh tengok sendiri tak sempat nak tengok video ni sama-sama. Freeze the motion of the water waves. The image of crests. Okay. So, ini image ni mana kita dapat? Kita dapat kita dapat melalui stroboskop tu. Okay, kita dapat image ni, kita dapat melalui stroboskop ni. Maknanya stroboskop ni dah tolong kita dapatkan gambar macam ni. And troughs formed on the screen. Stroboskop ni kena gerak The macam tu. crest focuses the light to Kita form kena a rotate rich dia. fringe on the white screen, and the trough Okay, diverges the dah light belajar and forms fizik a saya dark fringe on the selalunya. white screen. Entahlah berapa kali saya ajar pakai stroboskop ni, semua fail, tak tahu nak buat. Thank you for taking time to watch. Okay, so nanti kalau ada ekstra masa, tolong kaji sendiri pasal stroboskop. Ada banyak ni video ni, ada banyak video pasal ripple tank stroboskop. Nanti boleh tengok sendiri, tak sempat dah. Okay, so itu berkaitan stroboskop. Okay, kita sambung lagi. Okay, saya takut masa saya tak cukup, saya terpaksa bergerak dengan laju. Okay, boleh faham tak pasal ripple tank? Cikgu. Okay, boleh. Okay, so kita tengok hukum pantulan. Okay, sebelum kita nak tahu ataupun kita nak macam mana tadi kan, kalau awak tengok tadi orang main dekat benteng tadi, nampak tak? Dia bila sampai benteng tadi, dia reflect balik. Kenapa dia reflect tu bentuk yang sama juga? Okey, kenapa bentuk sama? Sebab dia mematuhi hukum pantulan. So, dia kena patuh hukum pantulan. So, hukum pantulan tu apa? Hukum pantulan ada dua. Yang pertama, iaitu sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan.
So sudut 7 tadi saya kata I. Sudut pantulan tadi saya kata R. Senang cakap, I sama dengan R. Okey, hukum pantulan yang pertama, I sama dengan R. Okey, boleh tengok dekat buku teks. Sabar, saya tengok. Alamak, buku teks tak ada lah pula dia beritahu. Kenapa pula tak ada? Jangan itu yang penting. Sorry buku teks tak ada. So awak kena add lah kat mana-mana. So buku teks memang tak ada. Kalau awak rasa penting, awak conteng lah di buku teks tu. Memang tak ada lah rasa. Ke ada sesiapa yang dah baca jumpa perkataan hukum pantulan? Saya tak nampak pula hukum pantulan. Tak apalah, nanti kalau Tapi sudut 7 sama dengan sudut pantulan tu ada dekat muka surat yelah. 190. ada kat muka surat 190, tapi dia combine semua sekali. Dia tak bagi tahu itu hukum pantulan. So kalau untuk, sebab selalu dalam exam dia akan tanya, nyatakan hukum pantulan. So kena tahulah hukum pantulan tu apa benda. Buku teks pun tak tahu. Kenapa dia tak bagi tahu Okey. So sila salin di buku teks bahagian mana-mana pakai pensel, sebab dia memang tak lengkap ni buku teks. Dia tak ada mention pun yang itu adalah hukum pantulan. So hukum pantulan ada dua. Yang pertama, I sama dengan R. So bila awak lukis nanti, bila awak lukis, I tu mesti sama dengan R. Apa maksud cikgu I sama dengan R? Okey, tengok kat gambar rajah ni. Okey, nampak Ini adalah muka gelombang 7. Okey, ni semua adalah muka gelombang. Gelombang apa? Gelombang satah. Kenapa kita kata gelombang satah? Sebab dia lurus je ni. Dia lurus, gelombang satah. Okey, so gelombang dia ada sudut 7. Sudut 7 tu kita kira dari mana? Okey, yang saya buat arrow ni, okey, ini adalah kita panggil sinar 7. Okey, sinar 7. Saya tengok dalam buku teks ada tak? Tak ada. Awak tulislah sekali sama dengan saya ni, sebab buku teks tak ada. Dia ada arrow tapi dia tak bagi tahu apa benda tu. Nanti takut confuse. Okey, so arrow yang pertama ni muka surat 191 tu dia ada tulis. Dia tulis A1 tu dia tulis, tapi dia tak bagi tahu tu apa benda. Okey, yang itu adalah sinar 7. Okey, bila sinar 7 point satu tempat, okey, dia point satu tempat ni tempat ni. Okey, dia point satu tempat ni, akan ada satu benda lagi. Okey, satu benda ni sebenarnya awak dah belajar semua benda ni masa form 2, tapi tak pasti cikgu form 2 tu terangkan betul-betul mendalam atau tak. Saya tak pasti, sebab tu saya explain lagi sekali. Okey, dekat sinar 7 ni dia akan point satu tempat. Okey, point satu tempat ni akan menghasilkan satu lagi lokasi ataupun satu lagi term baru, iaitu kita kenal sebagai normal. Okey? So, maka terhasillah hukum pantulan yang kedua. Hukum pantulan kedua kata I, R dengan normal berada pada satah yang sama. Okey, apa maksud satah yang sama? Okey, saya malah tanya awak, mesti jawab terus. Satah yang sama, maksud dia macam ni. Okey, kalau sudut 7 dekat sini, sinar 7 dekat sini. Okey, sinar 7 kat sini. Normal tak boleh dekat sini. Okey, normal kita gariskan dengan dotted line. Selalunya kita memang garis dengan dotted line. Okey, ni normal. Normal tu 90 darjah Okey, normal. Normal adalah 90 darjah pada satah. Okey, ini satah. Sekejap, saya lukis dengan warna biru pula. Okey, ni satah ni satah. Okey, ni satah. Okey. So ni satah. Okey. So kalau awak tengok kat sini, sinar 7 yang pertama, ni sinar 7. Yang kedua normal kat sini. Yang ketiga sudut pantulan ataupun sinar pantulan. Sinar pantulan salah pen lah pula. Pen merah. Okey, sinar pantulan tak boleh dekat sini. Senang cakap, mana boleh sudut 7 kat sini. Ni, nombor 1 kat sini. Nombor 2 kat sini. Nombor 3 boleh keluar kat sini pula. Tak boleh lah senang cakap. Dia tak boleh jadi macam tu. Dia mesti, apa maksud dia ni? Maksud dia kena jadi macam ni.
Okey, maknanya kalau sinar tuju kat sini, normal mesti dekat sinar tuju tu. Okay, normal mesti kat sinar tuju tu. Lepas tu baru keluar sinar pantulan. Dia mesti macam ni. Maknanya dia mesti kat satu tempat yang sama. Okey, boleh faham tak? Sebab nanti bila awak buat nanti, awak kena melukis benda ni. Awak kena tahu. Okey, bila awak dapat sinar tuju, awak dapat sudut tuju dah. Lepas tu awak nak lukis kat mana normal? Okey, normal tu apa benda? Normal tu yang sama tempat, sama lokasi, dekat mana sinar tuju tu jatuh. Contoh dalam gambar ni, sinar tuju tu jatuh kat mana? Sinar tuju tu jatuh dekat point yang sini. Sekejap, banyak sangat warna merah. Okey, sinar tuju tu jatuh kat point sini kan? Warna hijau So, kita kena lukis garis normal macam ni. 90 darjah ni. Okey, sudut tuju tu apa benda? Sudut tuju adalah, okey, tolong tulis juga. Sebab dalam buku teks tak ada. Minta maaf lah nak macam mana. Sudut tuju adalah sudut di antara sinar tuju dan normal. Okey, yang tak faham. Okey, ini adalah sudut tuju. Ini adalah I. Saya saja buat besar. Supaya kecil ni awak tak nampak. Saya buatlah besar. Sini adalah I. Okey, I tu adalah sudut tuju. Okey, contoh saya tanya. Beri maksud sudut tuju. Apakah itu sudut tuju? So, awak nak bagi tahu apa? Okey, awak nak bagi tahu apa? Jawapannya adalah macam yang saya jawab ni. Sudut tuju adalah sudut antara, ini adalah sinar tuju. Ini adalah sinar tuju. Yang ini adalah normal. Okey? Sudut tuju adalah sudut antara sinar tuju dan normal. Okey. Kalau dia tanya pula sudut pantulan. Apa maksud sudut pantulan? Maksud sudut pantulan? Tolong bagi jawapan. Dalam buku teks tak ada ni. Saya kenalah explain. Sebab memang tak ada kat buku teks. Apalah buku teks ni. Apa sudut pantulan? Cepat. Apa sudut pantulan? Kalau tadi sudut tuju adalah sudut antara sinar tuju dengan normal. Kali ni sudut pantulan apa? Alamak, 4 UM. Tolong feedback 4 UM. Saya repeat kali ketiga Sudut tuju adalah sudut. Ni kan? Ni adalah sudut. Ni adalah sudut. Ni sudut kan? Ni sudut. Okey, sudut. Ni I kan? Yang ini adalah normal. Ni tak adalah normal. Okey, yang ini adalah sinar tuju. Okey, sekarang saya tanya, apakah itu sudut pantulan? Sudut pantulan ialah sudut di antara sinar tuju dengan garis normal. Dia tak boleh sinar tuju. Sebab sekarang saya tanya sudut pantulan. Kena betulkan dekat perkataan sinar. Sinar apa? Tadi kalau dia sudut tuju, betul, sinar tuju. Sekarang ni saya tanya awak adalah sudut pantulan. Kena daripada mana ke mana? Sinar pantulan dan normal. Ya, betul. Awak nampak macam apa cikgu tanya ni? Sebab ini akan ditanya semasa SPM. Sebab tu saya tanya. Dalam buku teks, tak semua buku teks akan ajar. Sebab ini semua apa yang saya tahu tentang tajuk gelombang ni yang penting untuk pelajar tahu. So, saya terbelit-belit lidah saya. Sudut pantulan adalah sudut antara sinar pantulan. Kat mana sinar pantulan? Ni warna biru saya lukis.
Okey, kalau sini tadi sudut 7, sini adalah sinar pantulan. Okey, sini adalah sinar, Allah, apa hal merah pula ni, kejap Okey, yang ini adalah sinar pantulan. Kalau yang bawah ni tadi adalah sinar 7, yang ini adalah sinar pantulan. Okey, sinar pantulan. Okey, so apa maksud sudut pantulan? Sudut pantulan adalah sudut antara normal dan sinar pantulan. Boleh tak terbalik? Boleh, tak ada masalah. Betul je. Asalkan awak bagi maksud, betul lah. Kalau pantulan tu dia nak sinar pantulan lah. Kalau dia nak sudut 7 tu dia nak sinar 7 lah. Okey, so 2 hukum pantulan. Boleh? Okey, baru saya masuk ke ciri-ciri gelombang. Ni ada kat dalam buku teks, tak ada masalah. Ni okey. Itulah dalam buku teks ni dia tak betul lah. Patut dia kena bagi tahu juga. Saya pun tak tahu kenapa. Okey, awak macam saya bagi tahu tadi tulis di mana-mana yang state hukum pantulan. Sebab takut nanti ditanya nanti awak kata saya tak ajar. Saya ajar, buku teks saja tak ajar. Okey, so yang pertama, apa yang awak kena tahu pasal pantulan gelombang ni? Okey, yang pertama adalah sudut 7. So sudut 7 tadi I, ini R. Okey, so itu pasal ciri gelombang. Okey, kalau dia melalui pantulan gelombang, I adalah sama dengan R. Okey, dia sama macam hukum pantulan. Okey, yang kedua, panjang gelombang. Okey, panjang gelombang tu apa? Tadi saya dah bagi tahu dah dekat whiteboard tadi. Awak tengok kat whiteboard belakang saya tulis ni. Okey, apa maksud panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang antara muka gelombang dengan muka gelombang. Muka gelombang pertama dengan muka gelombang kedua. Saya bincang muka gelombang satah lah sebab satah lagi senang nak difahami. Okey, ni muka gelombang pertama, ni muka gelombang kedua, ni muka gelombang ketiga. Ya? Cikgu, tadi kan cikgu cakap pasal sinar 7 dengan sinar pantulan tu. So sinar 7 tu pantul dekat pemantul satah jadi sinar pantulan. Yang tu kita panggil gelombang pantulan ke? Kita panggil gelombang pantulan, betul? Okey, gelombang 7, gelombang pantulan. Okey, maknanya macam tadilah dia lalu benteng tadi, lepas tu dia terpantulkan. Tu kita panggil gelombang pantulan. Okey, so ini awak kena tahu ni kena faham maksud dia Okey, panjang gelombang. Sebab ni kan ada ciri gelombang ni, saya kena explain lah. Okey, panjang gelombang sebelum dengan selepas pantulan adalah sama, takkan berubah. Senang cakap, bila awak lukis nanti, bila awak lukis gambar dia ataupun panjang lambda ni, kalau contohlah. Ni yang takut tak faham. Okey, contoh faham, kena lukis juga. Okey, ini adalah benteng. Ni tadi benteng yang dekat benteng yang mula-mula video saya tunjuk tadi kan. Okey, kan dia pantul. Okey, gelombang tu pergi sini. Okey, gelombang tu pergi sini. Okey, sampai dekat benteng ni. Okey, sampai kat benteng ni. Sampai kat benteng ni, dia akan rebound balik kan. Dia akan pantul balik kan. So, dia akan pantul. Dia datang ke sebelah kanan. Sama macam video saya tunjuk tadi. Okey, bila dia pantul, dia akan pantul ke sebelah kiri. Dia akan pantul ke sebelah kiri. Ni pantul Okey, ni pantul. Ini 7. Okey, ni dia 7. Okey, dia 7 biru, pantul dia merah. Okey. So apa maksud ciri-ciri gelombang? Saya terus bincang kat sini lah. Takut tak cukup masa kan. Okey, apa maksud dia kat sini? Nak bagi lukisan cantik sikit. Macam buruk pula lah lukisan cikgu. Okey, kat tepi ni. Okey, ini adalah benteng. Ni benteng. Okey, ni benteng Okey, so sinar 7 ni tadi saya bagi tahu tadi syarat dia lambda dia adalah sama. Ni lambda. Contoh, kat sini 0.5 meter. 0.5 meter. Sini pun 0.5 meter. 0.5 meter. 0.5 meter. 0.5 meter. Sebab nanti kalau saya sebut lambda awak tak faham. Baik saya bagi nombor terus. 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. Okey, bila dia sampai kat benteng ni, dia akan rebound balik ke belakang kan? Dia akan rebound balik ke belakang, dia akan pantul balik ke belakang. So, apa akan jadi? Pantul.
Okey, dia akan terpantul, dia akan jadi macam ni. Okey, maknanya ni daripada yang saya tulis lukis dotted line warna merah ni pergi ke benteng ni, okey ni tengok gambar. Okey, adalah 0.5 meter. Ni daripada dotted line ni pergi ke benteng, dia mesti 0.5. Kenapa? Sebab tadi sebelum dia terpantul tadi, lambda dia adalah 0.5. So dia kena follow macam asalnya. Kalau asal 0.5, lepas ribbon tu pun dia kena 0.5. Maknanya lepas tu dia jadi 0.5 lagi. Ni pun 0.5. Ni pun 0.5. Lepas tu ada lagi 0.5. Lepas tu ada lagi 0.5. Okey, ada lagi 0.5. Okey, ada lagi 0.5. Okey, lukisan saya mungkin tak tepat sebab saya tak pakai baris kan. Dia sebenarnya untuk tajuk ni awak kena melukis dengan tepat. Tajuk ni memang kena lukis dengan tepat. Okey, sebab itulah kat situ dia kata panjang gelombang tidak berubah. Panjang gelombang dia sama. Sama macam sinar tuju. Sinar tuju 0.5, ribbon pun 0.5. Frekuensi gelombang pun sama, tak berubah, dia sama. Okey, dia punya frekuensi tu, dia punya tempoh tu sama. Laju gelombang pun sama. Laju gelombang takkan berubah. Walaupun awak kata berubahlah cikgu, tak, dia tak berubah. Pantulan takkan berubah. Laju dia sama, dia maintain sama. Okey, apa yang berubah adalah arah perambatan. Maknanya arah dia asalnya pergi sebelah kanan. Tapi bila dia terpantul dekat benteng ni, dia akan pergi sebelah kiri. Dah nama pantul kan? Okey, boleh faham tak kat situ? Alamak, pukul 12 lah. Boleh faham? Okey, boleh Okey. So yang ni tak nak bincang. Okey. Sekarang ni kita tak sempat masa dah. Okey, saya bincang yang terakhir lah ni sebab saya terus, sebenarnya saya nak buat bincang satu-satu tapi sebab takut tak sempat kan. Saya dah ajar ni lukisan ni dekat sini tapi saya ajar lagi sekali. Okey, yang terakhir ni yang terakhir. Sorry saya ambil masa sikit je. Okey. Macam mana nak lukis sebab nanti ada lukisan. Kenapa saya kata ada lukisan? Awak tahu kat buku teks awak muka surat 193 tu. Kan dia suruh lukis salin semula rajah 5.32 dan lukiskan muka gelombang bagi gelombang pantulan serta tunjukkan arah pantulan gelombang air. Dia suruh lukis. So ini cara nak melukis. Okey, kita tengok. Saya terus combine langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, macam mana nak lukis? Yang pertama, lukis anak panah AB. Okey. So dia muka gelombang 7 ni dia cuma bagi ni je dalam exam. Okey, ni dia cuma bagi ni je. Cuma bagi ni je. Okey, apa awak kena buat? Awak kena lukis garis AB dulu. AB ni kena serenjang dengan gelombang 7 tu. Serenjang tu maknanya 90 darjah lah. Awak kena lukis tu. Lukis, awak dapat 1 point. Ni awak akan dapat jumpa kat point ni. So point ni kita bagi B. So, dari B tu kena lukis garis normal BN yang berserenjang dengan pemantul satah. So, kena serenjang. Serenjang tu maknanya 90 darjah. Ni pemantul satah. Yang ini adalah pemantul satah. So, dia serenjang. So, dia jadilah BN. Okey, yang ketiga, langkah ketiga. Lukis anak panah BC dengan keadaan sudut CBN. Sudut dia mesti sama. Kalau sini sudut dia 50, sini pun mesti sudut 50. Awak kena kira lah ni. Ni kena kira. Kira pakai apa? Kira pakai protektor. Ambil protektor, ukur. Okey, berapa? 50. Lepas tu, okey. Apa kena buat? Lukis, tu langkah ketiga Okey, langkah keempat. Lukis garis-garis berserenjang dengan BC untuk mewakili muka gelombang pantulan. Okey? So, lukis garis BC. Apa-apa kena buat garis rujukan dulu. Garis rujukan tu mana satu ni AB rujukan, BC rujukan. Kenapa saya sebut rujukan? Dalam buku tak ada bagi tahu pun, saya bagi tahu.
Kenapa? Sebab bila awak lukis garis rujukan tu, selalunya memang confirm betul. Sebab nanti awak akan buat 90 darjah. Buat garis rujukan dulu. Okay? So, inilah hasilnya. Ni kan, sepatutnya dia ada kesalahan sikit lukis. Sepatutnya dia kena lukis macam ni. Dia kena lukis dotted line. Maknanya kalau pantulan, nasihat saya, buatlah dotted line. Garis putus-putus. Kalau 7, buat straight. Jangan garis putus-putus lah. Pantulan, buat garis putus-putus. Okay? Boleh faham tak? Boleh tak? Sebab kita dah habis masa ni. Terpaksa nanti hari Jumaat nanti saya bincang balik. Tapi cuba buat dulu latihan formatif 5.3 tu. Okay? Buat dulu. Okay, ataupun hari ni tak payah dulu buat tak payah lagi buat latihan dalam buku teks. Buat dulu latihan dekat modul ni. Okay? Buat latihan dekat modul ni dulu. Sebab apa saya kata buat latihan kat modul tu, sebab saya ada satu lagi belum siap hari tu. Tu bincang yang bahagian kiraan tu belum lagi. So buat latihan kat modul ni dulu. Yang muka surat 77 ni dengan 78. Sampai pantulan saja. Reflection tak payah. Yang latihan tu nanti kalau boleh buat. Kalau tak boleh buat, kita sambung hari Jumaat nanti. Tak apa, Jumaat nanti boleh hantar. Sebab kan saya dah bagi selalu tempoh kerja seminggu. Saya tak akan minta on the spot. Sebab takut tak siap. Kalau boleh siap hari ni, siapkan. Kalau tak boleh siap, hold dulu sampai hari Jumaat. Okay? Boleh? Sudah habis masa orang lain dah ni. Ngamuk cikgu seterusnya. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, boleh So, macam biasa, dah siap, hantar dekat PDPC box. Kalau selesa hantar kat Google Classroom, hantar kat Google Classroom. Okay, sampai situ saja kelas kita. Kita akan bincang lagi hari Jumaat nanti untuk tajuk kiraan. Okay, boleh? Okay, so tak ada soalan Okay, terima kasih dah, itu sahaja. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Okay. Cikgu.